tekan butang subscribe untuk saksikan lebih banyak video di Ana Muslim Okay, hai, Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi kita dalam sesi Love Quran Live Ana Muslim bersama dengan Kak Syu lagi, Ustazah Miza. Hari ini kita akan mengupas topik yang best sangat-sangat Ustazah, insya-Allah. Tapi sementara kita nak tunggu kehadiran ataupun adik-adik kita untuk join live kita pada hari ini, apa kata adik-adik di rumah tu tolong share banyak-banyak kita punya live pada hari ini supaya perkongsian ilmu kita dapat kita kongsikan lagi dengan lagi ramai orang. Alright. Jadi Ustazah, Ya Kak Syu. tajuk kita pada hari ini Kak Syu suka sangat sebab Kak Syu memang suka pun setiap tajuk yang Ustazah terangkan pada setiap minggu. Tapi tajuk topik ni memang kena sangat-sangat dengan satu peristiwa besar yang bakal kita sambut esok. Esok kebanyakan kita insyaAllah akan bercuti Ustazah, bersempena dengan Ma'al Hijrah ataupun Awal Muharram. Jadi apa kaitan Awal Muharram, Ma'al Hijrah dengan topik yang kita nak katakan pada hari ini, iaitu jom upgrade gambar teknik. Apa gambar teknik Ustazah? Gambar teknik apa? Bahasa Jepun yang bermaksud fighting, bersemangat dan sebagainya lah. Jadi apa kena mengenai tajuk kita jom upgrade diri ni, ataupun jom upgrade apa yang perlu kita upgrade dalam diri kita, itu Ustazah akan kupaskan sebentar saja lagi. Tapi sebelum Kak Syu nak berikan ataupun pass baton perbincangan kita pada hari ini kepada Ustazah Miza, sekali lagi Kak Syu nak ingatkan bahawa kepada adik-adik yang baru join, selamat datang. Tolong share banyak-banyak kita punya live pada hari ini supaya perkongsian ilmu ni dapat lagi kita sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Dan juga siapakah pemenang kuis pada minggu lepas akan Kak Syu umumkan sebentar saja lagi. So nak kena tahu siapa, stay tune lah bersama kami kan Ustazah. Alright. Jadi Kak Syu nak pass pada Ustazah untuk buka majlis kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Okay, adik-adik kat rumah, mari sama-sama kita buka majlis kita hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Ustazah. Jadi kepada adik-adik, seperti biasa Ustazah, kita akan mulakan sesi kita dengan bacaan surah. Betul. Jadi surah apa yang menjadi pilihan Ustazah pada hari ini? Okey, adik-adik kat rumah, untuk sesi kali ni siri yang keempat dah kan Kak Syu? Betul, kejap je. Kita pergi jauh sikit. Surah masih lagi dalam juz Amma, jangan risau sebab memang kita akan menggunakan buku ini. Siri bacaan Ana Muslim Al-Quran pertama ku juzuk Amma. Dan kali ni adik-adik yang dah pun memiliki juzuk Amma ni boleh buka ke muka surat 142 dan 143. Surah apa adik-adik? Okey, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni surah yang ke-93 daripada 114 surah. Dan ia ialah surah Makkiyah, yang mana surah Makkiyah ni surah yang turun pada Rasulullah sebelum peristiwa hijrah. Dan kita nak cakap pasal peristiwa hijrah kan hari ni, insya-Allah. Ustazah, sekejap. Kak Syu lupa nak cakap. Adik-adik kat rumah tu ada yang tak sabar-sabar tau, yang nak memperdengarkan bacaan mereka pada hari ni. Sebab mereka nak minta untuk Ustazah chat. Jadi kepada adik-adik yang teringin nak tahu betul tak bacaan kita selama ni nak Ustazah Miza untuk dengarkan bacaan adik-adik, boleh saja call kami di talian 016 3388 253. Kak Syu ulang lagi sekali, 016 3388 253. Okey Ustazah. Okey.
Okey, jadi adik-adik yang nak call tunggu lepas kita baca ni dulu. Lepas Ustazah dan Kak Syu baca terjemahan. Lepas tu boleh call, okey? Alright. Get ready telefon kat sebelah. Okey, sambil-sambil tu kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Demi waktu duha dan demi malam menjadi sunyi sepi. Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan dia tidak benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha berpuas hati. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu dia memberikan perlindungan dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar lalu dia memberikan hidayah petunjuk dan didapatinya engkau sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kekayaan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau tengking herdik. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau sebut-sebut sebagai tanda syukur kepadanya. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syu sebab dah bacakan terjemahan. Sebenarnya surah Al-Duha ni ada 11 ayat. Panjang sikit daripada surah-surah yang kita dah pernah baca sebelum ni. Tapi walaupun ada 11 ayat, ayatnya pendek-pendek je. Dan kita pun boleh hafal dengan cepat untuk kita baca dalam solat. Okey. Jadi kita masih menunggu betul. panggilan. Kita masih menunggu panggilan lagi. Jadi kepada adik-adik yang nak Ustazah Miza untuk memperdengar bacaan, boleh telefon kami di talian 016 3388 253. Alright, jadi sementara kita tunggu tu Ustazah. Seperti biasa, kita akan ada juga slot untuk bacaan Slot tajwid. Betul. Slot tajwid. Jadi bila adik-adik dah telefon tu, Ustazah akan memperdengarkan bacaan. Jadi bolehlah adik-adik belajar juga tentang apakah tajwid yang ingin Ustazah terangkan pada hari ini. Jadi boleh tak Ustazah bagi hint sikit? Apa agaknya tajwid yang ingin Ustazah sentuh pada hari ini? Tajwid dia hukum tajwid yang ada pada ayat yang keempat surah Al-Duha ni. Alright. Itu dia punya hint sikit. Okay. Okey, kalau Kak Syu nak teka okey, nampaknya kita dah ada pemanggil. Okey. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, siapa di talian tu? Nama saya Ika. Ika dari mana? Ika dari Pahang. Okey, Ika. Jadi pada line dekat Pahang okey tak? Kurang sikit tapi bolehlah. Okey, Ika nanti jauhkan sikit daripada TV tau supaya kita nak layankan clear untuk Ustazah dengar bacaan Ika pada hari ni, okey? Alright. Okay. Ika,
Ika boleh tak bacakan surah Ad-Duha daripada ayat 1 sampai 4 sahaja? Sampai 4 je. Boleh tak Ustazah nak dengar? Boleh kot. Cubalah. Okey. Sekarang Boleh? Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Habislah. Kejut pula. Okey, ayat 1 sampai 4 dah sudah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih adik Ika. Okey, tengok kita punya live sampai habis InsyaAllah Ustazah akan komen sedikit bacaan adik Ika. Okey? Okay. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey. Okay, terima kasih adik Ika. Nervous sangat ni. Tapi nervous pun best Ustazah bacaan dia. Lancar Macam pro je. Itulah, rasanya mungkin dia dah hafal ni surah Al-Duha ni Ustazah rasa kan. Okey. Okey, tepat seperti yang kita nak bincangkan sebab tu bacaan sampai ayat 4 je sebab kita nak fokus pada hukum tajwid yang ada pada ayat keempat. Alright. Jadi secara umumnya Ustazah nak ingatkan lagi kita untuk apabila kita baca ayat yang ada huruf dhad, huruf qaf, huruf-huruf ni bacaan dia kalau ikut dia ada bacaan nipis dan tebal dia. Contoh wadduha kan. Bila huruf dhad tu dibariskan dengan baris atas ataupun baris depan, kita kena baca dengan tebal. Macam kalimah Allah kan yang kita dah belajar minggu lepas. Kalau kalimah Allah tu huruf sebelum dia huruf yang berbaris atas ataupun berbaris depan, maka kita kena tebalkan bacaan. Sama juga untuk huruf dhad ni. Kalau baris bawah maka bacaan dia akan menjadi nipis. Kalau wadduha maksudnya kita kena tebalkan. Wadduha. Okey. Tu dari segi tebal dan nipis huruf lah. Mungkin banyak lagi yang kita boleh sentuh. Cuma yang betul-betul kita nak fokus hari ni ialah pada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat ni ada satu hukum tajwid. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi satu hukum tajwid ni yang Ustazah nak fokus ialah hukum tajwid idgham bila gunnah. Dah biasa dengar kan idgham dan adik-beradiknya, sebab idgham ni dia ada beberapa dan ada lagi yang sedara mara dia idgham ma'a gunnah ada juga, tapi kali ni idgham bila gunnah. Yang pertamanya, macam mana kita nak kenal idgham bila gunnah ni? Dia ada pada kalimah walal akhiratu khairul laka. Dekat khairul laka tu apabila huruf ra tu dibariskan dengan tanwin yang berbaris depan dan bertemu pula dengan huruf lam tasydid. Ada tasydid pada huruf lam. Jadi kita baca khairul laka. Padahal kalau contohlah tak ada laka ni, kita akan baca khairun sebab tanwin kan. Sama juga apabila idgham bila gunnah ni terjadi bila contoh macam ni lah, bila tanwin baris depan ataupun baris atas yang bertemu dengan lam tasydid. Juga bila nun mati bertemu dengan lam tasydid ataupun lagi satu huruf idgham bila gunnah ialah ra. Jadi dua huruf je. Senang ingat. Kalau tak ingat juga nak perlu pada akronim juga. Okey, kita ingat lori je lah. Kan? Ingat lori. Ingat idgham bila gunnah. Sebab ada lam ra dua je. Lori. Ingat tips yang bagus Ustazah. Jadi adik-adik kat rumah tengok lori ingat hukum tajwid. Betul. Jadi Ustazah nak bagi tahu sikit apa maksud di sebalik idgham bila gunnah ni, sebab kita dah tahu dah macam mana terjadinya hukum tajwid idgham bila gunnah ni. Idgham ni maksud dia ialah memasukkan pada huruf pertama tu lah. Okey. Tapi
kita jangan idgham tu terus memasukkan. Sebab dia ada lagi nama dia kan, tak habis lagi. Idgham bila gunnah. Bila ni maksudnya tanpa. Gunnah ni dengung. Jadi nak katanya memasukkan tanpa perlu dengung. Okey. Sebab kalau kita jumpa adik-beradik dia yang lain, mungkin yang lain tu cara bacaan dia lain kan. Dan bila kita dah tahu idgham bila gunnah ni tanpa dengung, maka sebab tu dah kita baca khairul laka. Tak ada dengung kat situ. Walaupun asalnya tanwin tu kita perlu dibaca dengan dengung. Okey. Jadi sebab dah jumpa dua huruf idgham bila gunnah ni, maka tak perlu ada dengung. Okey. Faham? Okey, macam itulah kisah idgham bila gunnah ni. Dia pendek je dan dia simple je. Jadi pendek-pendek pun Ustazah, insya-Allah ada dekat rumah kita ni boleh faham dengan penjelasan Ustazah tadi, insya-Allah. Okey. Jadi macam mana adik-adik kat rumah masih bersemangat, masih gambate? Kalau bersemangat ataupun gambate tu komen gambate, sebab kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Suka dengan video ni? Apa tunggu lagi? Jom like, subscribe dan share sekarang.